Prosedur keselamatan dan pengurusan krisis (SOP) di semua 145 hospital kerajaan di seluruh negara akan diteliti semula oleh skuad khas di bawah kendalian Kementerian Kesihatan. Itulah antara kenyataan pihak berkuasa selepas tragedi kebakaran Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru 26 Oktober lalu. Kenyataan sebegitu agak lumrah apabila negara ditimpa sesuatu tragedi atau malapetaka. Soalnya, kenapa sudah terhantuk baru tergadah? Tempat-tempat awam seperti hospital, sekolah dan jabatan tumpuan rakyat sepatutnya sentiasa diselenggara bagi memastikan tahap keselamatan yang maksimum. Bangunan atau kompleks kerajaan yang lama seharusnya diberikan perhatian dengan penyelenggaraan berkala kerana ia terdedah kepada sebarang kemungkinan. Peraturan atau SOP sedia ada juga perlu dikaji semula agar ia memenuhi keperluan semasa. Untuk mengingatkan semua pihak, kami ketengahkan isu keselamatan premis kerajaan dan kompleks beli belah yang kebanyakannya dipandang remeh oleh pihak berkenaan melalui analisis minggu ini. Dan saya Dilela Kadir. Assalamualaikum. Negara digemparkan dengan tragedi kebakaran di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru Oktober lalu. Beberapa orang terkorban termasuk pesakit yang menerima rawatan di unit rawatan rapi. Insiden itu seharusnya menyedarkan kita terhadap tahap keselamatan terutama di hospital. Siasatan awal menunjukkan ia mungkin berpunca daripada litar pintas. Ini adalah kali kedua hospital terbakar selepas bilik kawalan kuasa di Hospital Pakar KPJ Damai Sabah terbakar hampir 90% yang memaksa 28 pesakit dipindahkan pada 11 Julai lalu. Silapan kecil di mana penggunaan peralatan elektrik tidak diawasi. Contohnya penggunaan melebihi tempoh waktu. Patutnya digunakan mesin ini digunakan 24 jam. Tapi digunakan lebih daripada 24 jam. Tu mesin tu berlakunya litar pintas. Contohnya di dapur, di kitchen besar dia, main kitchen dia kan. Kadang unattended cooking dekat dapur hospital kan berlaku. Ada beberapa kes last year. Lepas tu ruangan bilik store dia longgokkan barang-barang mudah terbakar. PPM dan berlaku sedikit ni rebat dalam dia punya store kan, tapi tak efek lah kawasan ni, tapi libatkan hospital tak kira mana bahagian dalam hospital. So langkah-langkah ni lah, dan bila mereka bertindak dengan cekap, aktif tindak, mereka selamat lah. Hospital Sultanah Aminah menggantikan hospital yang terawal dibina di daerah Johor Bahru pada tahun 1882. Ini kerana hospital yang pertama di Johor Bahru dibina pada tahun 1882. Hospital ini telah didirikan di kaki sebuah bukit berhampiran dengan asrama jururawat yang ada pada masa ini. Pada peringkat awal, hospital ini hanya mengandungi sebuah wad sahaja. Pembinaan bangunan hospital yang awal ini daripada batu bata dan kayu, besar, lapang serta mempunyai siling yang tinggi. Ia juga mempunyai tingkap yang lebar bagi menghasilkan peredaran udara yang bersih dan lebih baik. Keadaan ini kekal sehingga terbinanya hospital yang lebih baik pada tahun 1929. Hospital itu kini sudah dilengkapi pelbagai kemudahan moden dan pakar-pakar perubatan turut ditempatkan. Kebakaran yang berlaku bulan lalu walaupun hanya membabitkan wad rawatan rapi sahaja, tetapi harus diingat kecuaian boleh membawa pada yang buruk. Kita beranggapan bangunan ini adalah dalam istilah bahasa Inggeris sleeping risk, di mana orang berada di situ dalam keadaan separa sedar lah, tidur dan juga bilik hospital. So, dalam konteks hari ini bila kita sebut kes-kes kebakaran melibatkan hospital dan juga sekolah lah, dan menjadi satu kata orang kebelakangan ini berlaku.
kebakaran yang kecil-kecil. Dan setiap kebakaran ni kecil, secara kecil ini dia kalau tidak ditangani dengan serius dia akan jadi besar. Sebab setiap kes ni dia ada, kalau kita lihat sejarah lah, dia ada rentetan. Kalau kita belajar dari segi kajian risiko, setiap kejadian ni kadang-kadang kita diberi isyarat sebenarnya. Kejadian kecil. Bila kejadian kecil ni tak diambil tindakan oleh pihak yang berwajib, contohnya kalau pemilik bangunan tadi, dia akan berlarutan. Dan lama-lama, dan sekali dia berlaku lah, kita akan ada satu kejutan lah. Contohnya hospital yang berlaku baru ni. Sejak tahun 1990-an, hampir 19 kes kebakaran melibatkan hospital dilaporkan di Malaysia. Kes terakhir sebelum kejadian di HSA adalah di Pusat Perubatan Pakar Sri Kota pada Ogos lalu. 5 kes kebakaran terbesar pernah menggemparkan Malaysia sebelum ini. Kompleks Campbell, bangunan tinggi pertama terbakar di Kuala Lumpur. Pada 8 April 1976, kompleks bangunan 20 tingkat yang juga tertinggi di Kuala Lumpur itu terbakar. Dalam kejadian itu, pihak bomba terpaksa mengambil masa hampir 24 jam untuk memadamkan kebakaran. Bangunan itu mula dibuka pada 1973 di Jalan Campbell, kini Dan Wangi, dan terbakar 3 tahun selepas itu. Bangunan itu menempatkan kedai pakaian, restoran, kelab malam dan bangunan pejabat. Dalam kejadian itu, seorang peniaga maut selepas terjun dari tingkat 2. Punca kebakaran dipercayai kerana lita pintas. Aktivis Tan Sri Lilam Tai dilantik menjadi penasihat satu jawatan kuasa antara wakil peniaga dan pengurusan kompleks itu. Persatuan Pelindungan Kebakaran Malaysia FPAM kemudian ditubuhkan dan Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam UBBL 1984 juga dipinda. Apabila kita buat satu ini undang-undang ini bukanlah untuk sektor itu swasta ataupun syarikat itu swasta, tetapi untuk sebuah jabatan kerajaan, agensi kerajaan untuk ke mana-mana lah bangunan ataupun apa-apa yang dimiliki oleh kerajaan, mereka jugalah mematuhi kepada peraturan tersebut. Jadilah yang ini saya anggap itu sebagai kepimpinan melalui itu teladan. Leadership by example. Saya tahu itu misalnya kemungkinan itu besar bahawa ada juga agensi-agensi kerajaan yang belum menubuhkan jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Sungguh pun di bawah ini undang-undang dengan jelasnya menyatakan mana tempat yang ada 40 orang pekerja ke atas, mereka wajib untuk menubuhkan jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan pekerjaan. So inilah sesuatu yang saya anggap adalah itu penting. Kebakaran Sekolah Agama, Sekolah Menengah Agama SMA Taufiqiah Khairiah Al-Halimiyah di Gua Cempedak, Kedah, ragut 27 nyawa pada September 1989. Asrama puteri di sekolah itu dilaporkan terbakar dan mengorbankan 27 nyawa. Kesemua pelajar yang terkorban adalah perempuan. Tragedi ini juga memaksa kerajaan menubuhkan Suruhanjaya Diraja mengenai keselamatan sekolah agama. Antara punca kebakaran yang dilaporkan adalah kerana pendawaian elektrik, gas memasak, ubat nyamuk dan lilin. Letupan kilang mercun Bright Sparklers di Sungai Buloh yang digelar Hiroshima Sungai Buloh pada Mei 1991 mengorbankan 26 pekerja. Kebakaran dan letupan dahsyat di kilang itu kemudian memaksa kerajaan mengharamkan mercun pada 1991 mengikut Seksyen 42 Akta Bahan Letupan 1957. Ia tentu akan membuka mata pihak berkuasa bahawa di dalam soal pelaksanaan undang-undang dalam aspek keselamatan, ia sepatutnya lah diaplikasikan untuk semua pihak, tak kira sama ada sektor swasta ataupun sektor kerajaan. Keselamatan bangunan sekolah juga harus diberi perhatian.
Kementerian Pendidikan mengambil inisiatif untuk memeriksa dan melakukan pendawaian semula elektrik di sekolah menengah dan rendah yang berusia lebih 50 tahun di seluruh negara. Ia bagi mengelak sebarang kejadian yang tidak diingini. Menterinya, Datuk Seri Mazir Khalid, mengumumkan kerja-kerja pendawaian semula itu akan dilakukan secara berperingkat bermula hujung tahun ini dengan keutamaan terhadap sekolah yang berusia lebih lama. Mengikut rekod kementerian itu, kebanyakan daripada 10,176 buah sekolah rendah dan menengah di negara ini mempunyai bangunan induk yang berusia lebih 50 tahun. Banyak bangunan sekolah dibina selepas tahun 1960 dan selepas 10 hingga 20 tahun, bangunan baru ditambah dan memerlukan penyelenggaraan lebih kerap. Kebakaran Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru wajar dijadikan iktibar tentang tahap keselamatan kompleks kerajaan yang sentiasa menjadi tumpuan rakyat. Keselamatan tidak boleh dikompromi. Kaki tangan di semua peringkat perlu didedahkan kepada penggunaan peralatan di saat kecemasan di samping latihan keselamatan, terutama kebakaran. Pintu-pintu keselamatan mestilah diperiksa agar ia mudah digunakan ketika kecemasan. Risalah mengenai tindakan jika menghadapi kecemasan boleh disediakan di samping tayangan video mengenai langkah keselamatan untuk orang ramai diadakan di pintu masuk atau Dewan Menunggu. Sekian analisis minggu ini. Selamat malam.